Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Isnin lepas, kita sudah mula dibenarkan untuk merentas negeri. Bermaksud, kita juga sudah mula boleh melancong di luar negeri yang kita diami. Tapi apakah talian hayat untuk pengusaha pelancongan? Adakah ini berita gembira dan semudah itukah mereka memulakan perniagaan? Itu perbincangan untuk minggu ini. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAK baru-baru ini mengatakan bahawa negara ataupun industri pelancongan Malaysia meningkat kerugiannya 165 bilion pada tahun ini. Dan angka ini jauh lebih tinggi daripada sasaran awal iaitu 135 bilion. Tanpa angka ini juga, kita sudah sedia maklum dan juga faham bahawa ini adalah industri yang begitu tenat sekali untuk dibantu dan juga untuk kita fahami masalah mereka. Justru Dialog Tiga Penjuru hari ini merentas juga beberapa buah negeri untuk mengetahui apakah cerita pengusaha-pengusaha pelancongan kita, bagaimanakah kita memberikan talian hayat kepada mereka, bagaimanakah kegembiraan kita untuk merentas negeri ini dapat diraikan secara bersama. Saya bersama dengan saudara Amar Rosliza merupakan pengasas bersama Arba Travel. Saya juga turut ditemani di tengah sana iaitu Puan Haslinda Muhammad Yunus, pengurus Fishing Bay Resort Teluk Buih di Mersing. Dan Nun di negeri Bawah Bayu, saya ditemani oleh Cik Japiril Suhaimin, merupakan pemilik Kundasang Guest House dan juga merupakan pengerusi Persatuan Pelancongan dan Kebudayaan Kundasang di negeri Sabah. Saya mulakan perbincangan pada hari ini dengan pertanyaan, apa khabar pengusaha-pengusaha pelancongan dan apakah cerita anda pada hari ini? Bagaimana pandemik sudah merubah segala-galanya? Mungkin saya tanyakan dahulu kepada ladies first. Saya tanyakan dulu kepada Puan Haslinda. Boleh rentas negeri, benar gembira, tetapi nak membuka perniagaan semula, adakah itu semudah yang kita fikirkan? Ceritalah kisahnya di Fishing Bay Resort. Apakah ceritanya? Hai Cik Zul, terima kasih pada Asrawani kerana menjemput kami. Excited, yes. Bila government kata boleh rentas negeri, memang excited. But of course at the same time, itulah because bila boleh rentas is like quite immediate for us, and dah sekian lama bertahan dengan hanya 5 staff, okay, yang kata orang tu kekal, okay. Bila nak start balik, of course the first thing yang kita ada masalah tu nak recruit new staff, okay, sebab kita kena pastikan yang servis kita is intact, yang terbaik. Kita tak nak nanti ada masalah akan datang pula kan. So nak dapatkan staff plus nak train staff. So I don't want to sound like we are complaining lah. Tapi these are the things macam you tanya tadi kan. These are the hurdles. Dalam masa yang very short period, kita kena adakan excellent services and safety precautions. Of course, dia bukan mudah. Tapi excited, sangat-sangat excited of course. Tapi sejauh mana terjejasnya perniagaan? Masih lagi dapat bangkit pada ketika ini? Alhamdulillah, sebenarnya I have to say lah, management kita because ini adalah keluarga punya business kan. So savings is our number one, dan stay put dengan harga kita pun is another factor lah. Walaupun macam-macam kecaman kan, tapi kita stay put dengan kita punya harga, not easy, okay, dan kita hanya dapat, first thing yang kita buat tu, kita bila MCO je, management, family semua tak ada gaji, okay. First the staff dulu. So how do we survive? Jangan tanyalah. Tapi tu yang kita nak tahu tu, macam mana dapat survive? Oh macam tu. Kongsikan cerita tu. Okay, I talk about myself lah. Macam mana kita survive, we had to do something else. So for myself, at first MCO tu je tahu dah memang we have to sacrifice dulu kan. We have to sustain all the stuff. So macam kita, for myself, I jual popiah online. I venture into new products, skincare and supplements. So because for me, my expertise lebih pada sales marketing. So I look for products for me to sell. Kan? Just kata orang tu, no complaints, just switch to something else. Kan? Sebab benda ni you bukan seorang, everyone else.
Tapi how we manage to survive is because kita dahulukan staff, management semua kena pandai-pandai cari. So because this staff they are bergantung pada employers kan. So that's how we sustain, tapi memang ada cut down on their salaries. Kita memang bagi half, not 100%, so it's only half and then alternate kerja. So ada yang bersama kita, ada yang let go. So yang bersama kita ni tiba-tiba jadi MacGyver lah. Tiba-tiba jadi sebelum ni pun memang multitasking, tapi sekarang ni is like double multitasking. Sebab you still kena maintain, betul tak Cik Jafira? We still have to maintain kita punya resort, kita still kena bayar bills. So kalau tak maintain, I mean of course kita ada hope untuk buka balik kan the business. So you still kena maintain. Dan Alhamdulillah perniagaan itu insyaAllah dibuka semula pada minggu ini. Cik Jafiril, apa pula cerita di Kundasang? Itu cerita tadi di Teluk Buih. Saya kira di Kundasang juga sukar juga situasinya dalam tempoh setahun setengah yang lalu. Meskipun dibuka sekejap pada pertengahan tahun lepas, tetapi apabila ditutup, buka semula, kini dibuka pula rentas negeri. Apa cerita di Kundasang Guest House? Kerana pengalaman rakan-rakan yang pernah ke sana, mereka mengatakan bahawa itulah tempatnya yang tarafnya 5 bintang, servisnya terbaik, tetapi diusahakan oleh orang tempatan dan itu pastinya waktu yang sukar ketika pandemik ini. Ceritalah di kaki Gunung Kinabalu itu apa ceritanya? Terima kasih Sijul Nas kerana memanggil saya untuk bersama-sama. Di Kundasang, dia macam sunyi, sepi sepanjang pandemik. Tak ramai orang datang, hanya orang-orang Kundasang yang berada di sana. Tapi dia dibuka semula minggu lepas dan Kundasang penuh balik. Okey. Bisnes sudah semakin baik. Hujung minggu ini pun sudah semakin baik. Tetapi untuk sustain, untuk bertahan dalam tempoh pandemik ini sangat susah. Saya bercerita tentang Kundasang Guest House sendiri. Sebenarnya waktu Mac tahun lepas, Mac 2020, saya sedang buka 16 bilik lagi. Sampai sekarang 16 bilik sepatutnya. Tapi sekarang ini dia sudah stranded. Dapat saya tunggu balik lagi lah. Dan Alhamdulillah, bisnes tak juga sempat ditutup lah. Tak ditutup. Sebab kita memikirkan tentang masa depan. Sebab saya berkeyakinan selepas pandemik ini, bisnes di Kundasang akan tambah baik lagi. Mungkin tak akan tambah baik. Sama juga kita doakan di Mersing pun sama. Dan seluruh Malaysia, bisnes pelancongan akan bertambah baik. Jadi kita harapkan pengusaha-pengusaha terutamanya di Kundasang dan tempat-tempat lain supaya bertahan dulu. Sebab kita ini pengusaha kecil. Walaupun kita pengusaha kecil, kita kena belajar buat tempat lain. Macam saya, sepanjang tempoh pandemik ini saya beralih ke bidang pertanian. Saya memang seorang petani, seorang pengusaha durian. Jadi dalam tempoh tersebut lebih banyak masa saya ke kebun lah. Cuma masalahnya seperti yang disebut oleh Asli tadi, ada pekerja-pekerja kita yang terpaksa kita berhentikan. Dan untuk bagi training semula kepada pekerja yang baru itu memang satu saya ingat cabaran besar dalam bidang pelancongan. So itu yang berlaku. Bukan saya saja sebagai pengurusi pelancongan Kundasang. Mereka ahli-ahlinya di Sabah ni lagi bahaya sebab dia ada zoning ya. Di Sabah ada zoning. Zoningnya lagipun penduduk di Sabah bukan terlalu ramai. Bila dia buat sistem zoning hanya beberapa daerah saja yang boleh melintas kawasan tersebut. Tetapi dengan pembukaan rentas negeri, saya ingat ramai kita punya pelancong-pelancong daripada Semenanjung terutamanya dan Sarawak yang akan datang balik Kundasang. So kita mengharapkanlah supaya kita mesti terus sustain walaupun dalam tempoh yang susah ini. Cik Jafira, apabila dah dibuka boleh rentas negeri itu, adakah berapa banyak kesukaran cabaran itu dapat dihapuskan? Maksudnya berapa banyak ianya membuka potensi dan juga peluang untuk perniagaan di Kundasang Guest House? Adakah semudah itu yang kita bayangkan atau sebenarnya pengusaha pelancongan memerlukan banyak lagi perkara sebelum dapat menerima limpahan pelancong sekiranya ada? Ya, saya ingat bukan mudah. Bukan mudah sebenarnya. Kita terpaksa bersedia kembali
seolah-olah kita bersedia daripada zero balik. Kita kena start dari kosong. Sebab satu, masalah pekerja. Kedua, apabila tempat kita ditinggalkan, dia tidak berapa maintenance. Tapi nasib baik dalam tempoh tersebut, saya memastikan tempat kita sentiasa maintain untuk akan datang, untuk servis yang kepada pelancong-pelancong akan datang. Jadi bukan mudah sebenarnya. Jadi kerana itu kita memerlukan banyak lagi bantuan, khususnya daripada Kementerian Pelancongan untuk membantu. Kita tidak mahu mereka hanya cakap saja tapi tak sampai kepada cakap saja tapi tak sampai kepada kita, pengusaha pelancongan. Bukan dia saja di Konsang Guest House, tapi saya ingat seluruh Malaysia memerlukan ini. Kadang-kadang dia bercakap di atas tapi tak sampai ke bawah. So kita mahu supaya apa yang diperkatakan oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pelancongan, sampai kepada semua orang. Saya nampak semuanya tersenyum apabila mengatakan bahawa bantuan tu harapnya sampai. Itu kita simpan dulu soalan tu. Saya nak tanyakan dulu kepada saudara Amar, apa cerita bagi pengusaha pelancongan dan juga yang menyediakan pakej-pakej pelancongan seperti di Arba Travel? Kerana rakan-rakan saya sebelum ni kalau nak pakej pergi Korea ke pergi Turki ke memilihkan pakej pelancongan daripada Arba kerana halal dan sebagainya. Tetapi sempadan negara dah ditutup pada ketika itu dan hari ini pun belum lagi pulih secara sepenuhnya. Malah kalau nak melancong dalam negeri pun tidak ramai yang memilih pakej-pakej pelancongan. Adakah ini situasi yang berlaku pada ketika ini? Bagaimana survive satu cerita, tetapi bagaimana tampil dengan inovasi baru dalam produk-produk pelancongan di Arba Travel? Okay, terima kasih Awani, terima kasih Zulfitri. Terima kasih kerana bawa topik yang selama 12 bulan lebih ini suram dan muram, tiba-tiba dibawa kembali hangatkan topik ini kerana rentas negeri. Saya nak mulakan dengan satu outlook daripada kami Arba Travel. Pasca COVID merupakan the best era untuk travel industry. Saya ingin katakan secara public, kalau nak mulakan syarikat travel, inilah masanya kerana apa yang tidak mematikan kita will always get us stronger. Kenapa post-COVID will be the best era for travel industry? Kerana setelah 19 bulan kita PKP, terpenjara di rumah, kita tahu bahawa semua orang perasaannya rindu dan mahu kepada travel. Malah prioriti kehidupan itu sudah pun berubah. Kalau kita tengok duit sebelum ini mungkin nak simpan sikit untuk beli kereta, nak simpan sikit beli untuk rumah. Kalau tanya kawan-kawan di studio mungkin 2 daripada 3 mereka akan kata, apa benda lepas ni nak buat? Jawapannya adalah travel. Dia dah tempah dah pun. Dah tempah, itu buktinya. Kalau kita tengok lebih dekat 4 minggu kebelakangan bila kerajaan a few weeks back bila kerajaan benarkan 2 dos vaksin yang untuk melencong ke dalam negeri, hotel sentiasa penuh. Jadi ini adalah balas dendam orang setelah terpenjara di rumah. So behavior ini secara long term akan memberikan satu impact yang bagus kepada travel industry. Sebab itu bagi kami, ke hadapan kami sangat bullish, sangat excited terhadap industri ini. The tricky part, susahnya apa hanyalah pada transisi yang sedang kita bicarakan sekarang. Daripada satu era sedang terpenjara ke era yang the best era in the industry, transisi itu yang kita harus uruskan sekarang. Seperti kami, adakah kebenaran rentas negeri memberikan satu kelebihan kepada kami? Kami adalah sebuah travel agency yang memfokuskan kepada luar negara. Ada dalam negara tetapi mainly-nya adalah kepada luar negara. Sudah tentu ia excitekan orang lain tetapi tidak excitedkan kami. Kami masih tidak lagi hidup. Dan faktanya kalau melihat kepada travel agency, kebanyakan mereka masih lagi memfokus kepada menjual pakej ke luar negara. Jadi news, berita, kebenaran rentas negeri itu tidak memberikan apa-apa sahaja, apa-apa manfaat kepada melainkan kami mengubah kami punya business model. Di Arba Travel sendiri, kami mengambil sikap tunggu dan lihat. Kita pernah ada satu experience sebelum ini buka sekejap PKP lepas tu tutup. Jadi kami tidak mahu mengambil langkah yang silap. Kita tunggu sekejap, biar orang travel, tengok apa jadi. Kemudian kami akan menjadi second fast mover. Kenapa kena tunggu dan lihat? Berapa lama boleh menunggu dan lihat walaupun excitement itu membuat-buat untuk pergi travel dan anda juga menyedari bahawa ada potensi yang cukup besar itu, kenapa perlu tunggu dan lihat? Bagaimana kita fahami situasi ini? Kerana behavior sudah pun berubah, Zulfitri. Ada beberapa perkara yang kita nampak dekat sini dan mungkin ini berita baik untuk penginap desa, pengusaha penginap desa seperti Puan Aslinda dan Encik Japiril. Tapi bagi kami, ia tidak begitu bagi manfaat. Behavior yang kami perhatikan adalah sebelum COVID, orang travel tempat lain, tinggal tempat lain, kerja tempat lain. Tetapi pasca COVID, setelah mungkin banyak company adopt
remote working, maka boleh travel, kerja dan tinggal di dalam satu tempat dalam satu waktu yang sama. Kerana berlaku flexibility. So kita akan nampak behavior di mana para pelancong keluar, contoh pergi ke Kundasang sebagai contoh, atau pergi ke Mersing, duduk di sana untuk 4 minggu contoh atau 2 minggu, bekerja daripada sana. Kerana boleh remote working. So ini behavior-behavior yang kita sedang perhatikan. Sudah tentu ini memberi excitement kepada Puan Haslinda dan Japir, tapi bagi saya yang tidak menjual package sebegini, tidak memberikan sebarang manfaat, maka kami masih lagi mengambil sikap tunggu dan lihat. Maksudnya mengambil masa tunggu dan lihat ini untuk keluar dengan cara dan juga inovasi produk yang lebih baru dan lebih terkini. Betul. Kami memerlukan lebih banyak data seperti yang mungkin semua maklum, kami sangat pentingkan data. Selagi data itu tidak cukup, kami tidak mampu membuat keputusan yang baik untuk mengeluarkan apa-apa inovasi. Dan data yang kita jangkakan adalah data yang mengujakan? Susah, hipotesisnya ya. Itu yang saya kata, kita sedang berada, perkara yang sedang berjalan transisi. Kita tidak tahu berapa lama transisi ini berlaku. Ada satu risiko bila kami discuss, ada satu risiko bahawa kita mungkin berada dalam transition trap. Iaitu kita akan terperangkap sentiasa di sini. Apa yang akan membuatkan kita boleh keluar daripada this transition trap adalah sejauh mana kita mampu menyerakkan travel location. Sebagai contoh, saya bagi contoh, bila kerajaan benarkan kebenaran rentas negeri, akhirnya para pelancong ini dia akan pilih 2-3 tempat. Pergi ke Langkawi, pergi ke Pangkor, pergi ke Melaka sebagai contoh. Sedangkan kalau kita semua pelancong tuju ke arah 2-3 tempat ini, maka akan timbul lagi COVID cluster baru seperti mana di Langkawi baru ini. Ini tidak membantu. Kita perlu lebih banyak orang pergi ke Mersing, perlu lebih banyak orang pergi ke Kundasang, perlu lebih banyak orang pergi ke Kuala Terengganu. Hanya kalau ini berjaya, kita boleh keluar daripada transition trap. Kalau semata-mata tertumpu pada beberapa lokasi, kita akan terperangkap kerana orang pergi ke sini, COVID cluster, tutup, pergi balik, tutup, pergi balik, tutup. Ini tidak membantu. Maksudnya kita perlu ada pemikiran baru, bukan sahaja daripada pengusaha pelancongan tetapi di kalangan rakyat Malaysia yang bergelar pelancong ini. Tetapi kalau Puan Haslinda dan juga Cik Japir, kalau saya seorang pelancong, saya mungkin akan pergi ke Langkawi, of course kerana travel bubble itu. Kerana saya kemungkinan saya nak pergi Mersing, mungkin monsun dah tiba, ketidakpastian. Saya tak pernah pergi, yang tidak dipromosikan sepopular lokasi-lokasi lain. Saya nak ke Kundasang, mungkin flight tiket ataupun tiket penerbangan saya nak ke Kota Kinabalu itu jauh lebih tinggi berbanding kalau saya merentas negara ke luar negara. Ini ketidaktentuan yang berlaku sekarang. Justru bagi pengusaha pelancongan di Mersing dan juga di Kundasang, bagaimana anda meneliti perkara-perkara ini? Ini mengujakan, tetapi masih lagi ada perangkap transisi itu yang kita hadapi. Bagaimana ini dianalisis? Puan Haslinda, kalau dapat memberikan sikit cerapan dan juga komen. Okey, saya rasa macam yang kita tahu, kerajaan negeri has to do their part. For myself, saya tengok kerajaan negeri Johor, MB baru-baru ni put up Johor Tourism Interchange apps. So aplikasi tu untuk pelancong-pelancong. So kita nak galakkan yang mana you boleh, with just that apps tu, you boleh tahu semua other locations lah. Okay, so Fishing Bay Resort pun ada dalam tu. I rasa kerajaan negeri for every state has to really play their part. Sebab hanya you, kalau katakan macam tadi Cik Amal kata the new clusters might come in, right? So why not kita, instead of going so far away, okay, the locals going to the locals, ataupun it's like government sendiri yang arrangekan from which state to which state that you can travel, macam Cik Amal kata tadi kan, so that it's still within control. So those are the things yang saya rasa government to really look into, sebab macam mana pun kalau benda ni tak ditangani, it will still splash balik semua daripada kita. Kan, tutup buka. So benda tu dia sangat berat dekat orang ramai ataupun pekerja-pekerja. Sebab kita nak train tu bukan senang. And suddenly dah train, dia hilang pula because dia tak boleh nak terima yang the workload is actually responsibility is actually very 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 high, expectations kan. Macam orang pula bila dah sampai dekat tempat kita ni, dia dah expect yang everything is tip top, perfect, semua tahu apa nak buat. It's the real fact that's not happening. Hello.
kan, because you macam katakan this weekend kita boleh full house, and as of today kita tengah buat training 2-3 days training, so nak pandai overnight over the weekend not gonna be easy. So yang kita pula nak tangani semua, of course not gonna be easy. So saya rasa government has to really come in and look into it. Johor Tourism, for example, need more kata orang tu face-to-face meetings lah dengan the operators itself. Okey, dialog tiga penjuru berhenti rehat dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Dialog tiga penjuru hari ini bercerita mengenai talian hayat cuti-cuti Malaysia. Saya disertai oleh pengusaha pelancongan dari seluruh pelosok negara. Amar Rozliza, pengasas bersama Arba Travel, bersama dengan kita di Teluk Buih Mersing, pengurus Fishing Bay Resort. Haslinda Muhammad Yunus bersama kita pada hari ini. Juga kita disertai Nun di bumi ataupun bumi di bawah Bayu, iaitu saudara Japiril Suhaimin, merupakan pemilik Kundasang Guest House dan juga pengurusi Persatuan Pelancongan dan Kebudayaan Kundasang. Mari kita cerita pasal bantuan tadi. Tadi katanya benar ada banyak insentif, banyak peruntukan untuk sektor pelancongan, tetapi untuk sampai ke bawah itu mungkin ambil masa sedikit. Mungkin ada yang dah dapat, ramai lagi masih lagi menunggu. Justru untuk pengusaha pelancongan, adakah bantuan itu berbentuk nilai ringgit sahaja ataupun banyak lagi bantuan-bantuan perlu diperhalusi dengan lebih terperinci mengikut lokaliti-lokaliti tertentu? Puan Haslinda, mulakan dahulu sebelum saya tanya kepada Cik Japiril. Okay, Alhamdulillah. We have to say thank you lah, kan? Government doing their part, memang ada. But of course, it takes time. Okay, macam kita mungkin ada part kita yang tak cukup dokumen ke, kan? So it's not that simple lah. Government kata dia keluarkan, disburse, already dah sampai kat tangan kita. And of course, it's a one-off. Okay, it's a one-off. Sedangkan kalau nak cerita kita punya sakit tu tak payah nak cerita lah, kan? Terlalu banyak. Tapi kita berterima kasih, sangat bersyukur dengan apa yang government bantu. Tapi it cannot be a one-off bantuan. It has to be a consistency where dia bukan datang daripada atas saja. It has to come into muzakarah yang lebih frequent. And macam Asrawani buat ni kan, you go down to our grassroots. Macam kita ni siapalah, ikan bilis je, orang tak tahu pun. Tapi these are the real things that we are facing. Sebab kita tak ada big fund macam big organizations kan. Tapi oleh kerana kita sendiri boleh practice savings tu, bolehlah juga. Tapi honestly, savings is not going to last. Ramai lagi kawan-kawan kita yang sebenarnya yang dah tenggelam dah, habis dah. So bagi kita this is like yang ini is like nak revive balik lah ni. Ni memang this is the revive session yang kita kena make things work. And kalau kita sahaja without the assistance from government sangat susah. Especially kita ni ada effect on the monsoons kan. So those are the things yang we have to discuss a lot more sebenarnya. So saya suka bercerita dengan ikan bilis yang Puan Haslinda katakan tadi, sebab ikan bilis mata biru ramai kita cari sekarang. Cik Japiril, kalau kita pergi Sabah tu kan, Cik Japiril, bagaimana bantuan ini bukan setakat peruntukan bentuk dana sahaja, tetapi perlu menyeluruh, perlu ekosistem secara keseluruhan. Industri pelancongan melibatkan ramai pemegang taruh daripada badan kerajaan sehinggalah kepada swasta, logistik, kepada individu. Jadi kalau di Kundasang itu, bagaimana sisi libat urus itu dilakukan? Adakah benar-benar kerajaan serius? Dan keduanya, dah sampai belum bantuannya itu? Saya ingat untuk Kundasang dan keseluruhan tempat, pengusaha-pengusaha ini bukan memerlukan sangat dengan kewangan, bukan bentuk wang. Sebab apa yang berlaku, kebanyakan pengusaha pelancongan, terutama sekali pengusaha bilik dan pusat-pusat pelancongan, mereka ada pandai cari part sendiri untuk mengembangkan perniagaan.
Tetapi yang paling penting sebenarnya kalau di Kundasang, saya tengok adalah infrastruktur, khususnya jalan raya. Kalau di Kundasang macam sekarang ni, sekarang ini Kundasang sudah sesat. Tapi jalan raya itu terlalu sempit. Terlalu sempit. Jadi dalam satu perjalanan, contohnya kalau yang pernah ke Kundasang, daripada Desa Ketel itu, Desa Ketel Farm, sampai ke Pekan Kundasang, apa yang berlaku memerlukan masa 3 hingga 4 jam. Ini melambatkan pergerakan. Jadi ini orang-orang yang datang ke Kundasang sudah fed up datang ke Kundasang sebab masa mereka lebih banyak di jalan raya, jam. So inilah yang kerajaan harus tengok. Pemimpin-pemimpin harus tengok, Kementerian Pelancongan, badan-badan pelancongan, jabatan kerajaan harus tengoklah keadaan ini. Bukan saja Kementerian Pelancongan tapi JKR. Kadang-kadang di Kundasang lagi masalah air, masalah elektrik. Ini sebenarnya masalah yang besar. Sebab kalau macam saya boleh kembangkan bilik. Mungkin dalam tempoh setahun 2 ini saya boleh kembangkan tambah bilik 2-30 bilik lagi. Tetapi saya tak boleh buat jalan raya di luar. Contoh kalau pernah pergi, Cik Fauzi, Cik Zul barangkali pernah pergi Kundasang. Kawasan Pekan itu sendiri pun sudah teruk. Dah sesak. Dengan keindahan Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu, tetapi di bawah dia kotor. Tidak teratur, jalan raya berlubang dan sebagainya. Jadi inilah benda-benda yang harus kerajaan ambil iktibar. Sebab jika ini berlaku, jika sekiranya jalan raya bagus, elektrik bagus dan semua bagus, saya ingat pengusaha pelancongan akan dengan senang hati menerima tetamu-tetamu dari luar. Dan tetamu-tetamu dari luar pun yang datang ke Kundasang, datang ke Mersing akan rasa senang hati bila jalan raya seperti ini, Pak. Ini keutamaan sebenarnya. Bukan dana untuk perseorangan, tapi dana untuk keseluruhan, untuk kemajuan pelancongan itu. Dan sebenarnya itu boleh diuruskan sebelum pandemik, selepas pandemik ataupun bila-bila masa keperluan asas namanya itu kan? Ya. Saudara Amar, kalau saya tanyakan juga, Amar, saya suka apabila cerita mengenai pelancongan, kita bercerita mengenai teknologi, kita bercerita mengenai data. Orang ramai hari ini menempah pakej-pakej ataupun hotel, tempat mereka melancong semua di hujung jari. Semua itu berkaitan dengan data. Dan apabila saya mengambil kira ataupun mengambil contoh ketika pandemik, ketika kita nak membantu orang yang dalam kesesuaian dengan bendera putih, kita ada aplikasi yang dibangunkan oleh anak-anak tempatan juga. Bagaimana sebenarnya dalam sektor pelancongan kita perlukan pemikiran itu. Kita mahu bantu mereka yang di Mersing, kita mahu bantu rumah-rumah inap desa yang hebat di seluruh negara ini. Tetapi kita tidak boleh datang dengan promosi yang cara dahulu. Tidak boleh lagi dengan lagu cuti-cuti Malaysia sahaja. Perlu dikempenkan dan juga di hujung jari. Ada pemikiran baru, perlu ada apps, perlu ada pengumpulan data yang setempat. Adakah kita bersedia untuk ke arah itu? Amar, boleh tak buat perkara-perkara yang seperti itu? Dan ini boleh dijadikan satu norma baru ketika kita dalam era transisi ini. Bukan, soalan dia bukan tanya sama ada saya bersedia atau tidak, tetapi adakah kerajaan bersedia untuk membuka data itu kepada pemain-pemain seperti kami. Dan itu yang diperlukan sekarang, bukan? Betul. Saya sebenarnya sudah lama berhenti berharap daripada kerajaan. Sejak tahun lepas, kita bukan hadapi krisis COVID, kita juga hadapi krisis politik. Cacah merba dibuatnya negara kita ini. Tetapi sedangkan travel industry ni is a important topics untuk kita sebut kerana they employ top 5 employed jobs dekat negara kita. Saving industry is equal saving jobs. So apa yang kerajaan boleh buat? Memang saya nak cadangkan ada 2 perkara. Satu adalah bukalah data supaya para pemain teknologi boleh menggunakan data tersebut bagi merancangkan kembali industri. Kita ada satu contoh yang mungkin kalau orang nak dapatkan gambaran sebenarnya apakah kelebihan bila membuka data ini. Kita ambil contoh COVID Now yang dibuat oleh saya tak pastilah kerajaan kementerian apa, Kementerian Kesihatan ke Kementerian, saya pun dah confused. Tapi COVID Now punya inisiatif tu sangat bagus. Apabila data itu mula dibuka dan diberikan pemain-pemain data dan teknologi untuk crunch the numbers dan keluarkan visualization itu, maka lebih banyak keputusan-keputusan bagus yang boleh dibuat. Perkara itu yang harus dilakukan oleh semua kementerian, terutama Kementerian Pelancongan. Kerana ada banyak pemain teknologi yang terlalu lama ready, sudah bersedia. Sekiranya data itu tidak dimonopoli oleh government tapi dibuka dan dikongsikan bersama, kita akan keluarkan banyak inovasi. So ini perkara pertama yang government perlu buat. Saya faham dari sudut attitude ataupun government punya risk itu mungkin lambat sikit, ada inersia sikit lah untuk
mengambil attitude buka data, mungkin data privacy, data security dan sebagainya, tetapi nak tak nak dunia sedang menuju ke arah data yang terbuka. Sama ada terimalah hakikat itu atau kembali ke belakang semula. Itu pertama yang saya ingin cadangkan. Kedua adalah bantuan duit dan sebagainya, saya boleh katakan itu penting. Sudah tentu untuk Arba Travel kita sudah lama berhenti berharap, tetapi untuk kebanyakan pemain industri bantuan duit masih lagi membantu. Cuma problem dia apa? Biasanya bantuan duit diberikan secara cara yang salah. Okey. Ke depan macam mana kita nak bagi? Kalau sebelum ni bagi government bagi one off berapa ringgit, saya tak ingat, RM2,000, RM3,000 one off. Apalah pentingnya bagi RM3,000 kepada agensi pelancongan? Dia membantu hidup pun tidak, mematikan pun tidak. Jadi yang harus dibuatlah cara kita bagi tersebut. Ke hadapan saya nak cadang kepada kerajaan. Kalau nak bagi duit elok-elok. So cadangannya adalah bagi untuk manfaat pelancongan tetapi melalui pemain-pemain industri. Kalau diberi direct, saya bagi contoh, kalau diberi direct, contoh kupon direct kepada pelancong, apa jadi? Biasanya pelancong ni dia akan guna 2-3 pemain industri saja. Grab contoh ataupun Shopee ataupun Expedia. Ini adalah pemain-pemain luar negara yang dia meminjam negara kita. Jadi aliran duit itu akan terkeluar. Jadi dia tidak membantu pemain industri yang seperti kata Puan Syeda, bilis-bilis seperti kami ini. Tapi kalau diberi direct hanya untuk kepada pemain industri, mungkin pemain industri tersebut tidak menggunakan untuk merancangkan travel industry. So apa yang boleh dibuat adalah kupon itu manfaatnya harus pelancong, tetapi melalui medium dia melalui travel agency ataupun pemain industri. Baru itu akan merancangkan the demand and supply of the economy. Ada usaha untuk memberikan nafas semula kepada ejen-ejen pelancongan. Contohnya apabila gelembung pelancongan Langkawi dibuka pada 16 September, siapa yang mahu melancong melakukan perjalanan melalui darat perlu menempah dengan ejen-ejen pelancongan. Tetapi ini mungkin kurang popular di kalangan rakyat Malaysia. Mungkin kita dapat fahami situasi itu. Bantuan contohnya ataupun insentif yang seperti itu, adakah ianya memberikan nafas ataupun belum lagi cukup sebenarnya? Saudara Amar, kalau dapat berikan perincian kat situ. It's a very simple attitude of admitting the fact bahawa ketika rakyat Malaysia melancong ke dalam negeri, mereka tidak menggunakan travel agency. Saya pun ketika melancong ke Langkawi, buat apa saya nak guna travel agency? Kita boleh pergi sendiri. Kalau saya pergi Mersing, kenapa nak guna travel agency? Itu hakikatnya kan? Hakikat dia. Kita kena terima bahawa itulah behavior yang ada dalam market. Jadi kalau bantuan itu diberikan, kadang-kadang dia superficial, tak faham behavior dekat bawah. So kalau nak tolong travel agency pelancongan, bukan dengan cara itu. Apa caranya kalau kita dapat kongsikan idea ataupun cerita daripada rakan-rakan travel agency yang lain? Bagi saya pertama adalah, sebagai travel agency, kita tidak harus berharap pada kerajaan. Never. Cacah merebah. So kita jangan make sure company kita cacah merebah bersama dengan kerajaan. So apa yang kita boleh buat adalah minta perkara-perkara, contoh macam tadi Encik Japiril berikan cara infrastructure. That's good untuk pemain lokal. Tapi kami sangat perlukan data. Itu sahaja. Give us the data, will bring you innovation. Kami berhenti rehat sekali lagi. Kita jumpa lagi selepas ini. Dari Kundasang kami disertai oleh saudara Japiril Suhaimin. Dari Mersing kita bersama dengan Puan Haslinda Muhammad Yunus dan juga Amar Rosliza bersama dengan kami dalam dialog 3 penjuru pada minggu ini. Kita bercerita mengenai apa yang diperlukan oleh pengusaha pelancongan dalam fasa transisi endemik ini. Dalam aspek lain, saya rasa apabila saya berbual hampir setengah jam lebih bersama dengan 3 pengusaha pelancongan ini, industri pelancongan ini yang paling parah, tetapi anda membuktikan bahawa anda juga antara yang paling kuat untuk bertahan, tidak pernah mengalah dengan keadaan ini. Tapi Puan Haslinda, kalau saya tanyakan, ada yang mengatakan bahawa dengan dah boleh rentas negeri, sektor pelancongan mula dibuka, bagaimana pula dengan harga? Adakah ya kita orang berniaga, kita mahu buat untung juga, walaupun untung tu mungkin dalam masa 2-3 tahun akan datang baru pulang modal. Jadi bagaimana untuk memastikan, menguruskan ekspektasi harga yang ditawarkan masih lagi murah, ataupun apabila dah ramai orang melancong kita naikkan sikit harga, ataupun bagaimana calculation yang perlu dilakukan? Kerana ada kalanya kita terlepas pandang produk pelancongan di Mersing, produk pelancongan di Kundasang ini adalah premium sebenarnya, tapi kita sering kali meminta diskaun daripada pengusaha pelancongan tempatan. Bagaimana dilema seorang pengusaha pelancongan?
Dilema ni sebenarnya memang dah lama pun. Tapi bagi kami, I think one thing, kita memang sangat-sangat menjaga harga yang mana banyak diberi kecaman. Susah nak bagi diskaun. Tapi sebenarnya bila berlaku pandemik macam ni, it actually portrays balik semula formula yang kita buat ni sebenarnya betul. Whereby kita memang tidak dapat nak berikan harga diskaun sebab inilah harga ceiling kami. If we go lower than that, maksudnya kita memang nak bunuh diri sendiri. Dan untuk kita buat masa sekarang ni, kalau ikutkan excitement tu, nak saja kan, especially bila cuti sekolah, nak saja nak naikkan lagi harga because nak cover balik the losses that we have made kan. Tapi at the same time kita pun tahu kita pun nak pergi bercuti juga kan. So how do we feel kalau kita pula kena macam tu kan. So to be fair, kalau formula ni has been going on dan terbukti, kenapa kita nak naikkan harga? So for us, biarlah kita maintain pada harga sedemikian. Cumanya kita nak orang ramai tolonglah faham. Kan? Janganlah bila sampai je kat kita minta diskaun 2-3 hari jadi nak diskaun lebih, nak diskaun tu, nak diskaun ni. So kita pun fikirkan macam mana nak bagi diskaun in terms of freebies. Macam contoh kalau kita boleh bagi activities untuk family kan, but not in terms of reducing the price of our rooms, because kalau kita buat yang itu memang katakan tutup lagi. Kan? So nak maintain, nak survive for that period of time, formula kita dah berjalan. So I rasa we should, bagi industri kita, we should just stay put with the price dan orang ramai pun silalah faham. Itu yang kita minta sebenarnya. Cik Japiril, kalau cerita di Kundasang itu, orang kita mungkin berkira-kira nak pergi Kundasang kalau membayar lebih daripada RM3,000 contohnya. Walhal kalau pergi ke negara luar dahululah. Kalau nak pergi ke negara luar tak jauh pun tak adalah sangat sanggup berhabisan di sana. Jadi bagaimana kalau ketika pandemik ini, bagaimana mentaliti itu boleh diajar semula, boleh dijernihkan semula. Inilah masanya. Kalau kita jaga kita melancong nak keseronokan juga, kita membantu juga kepada pengusaha-pengusaha pelancongan. Apa cerita di Kundasang? Di Kundasang, soal harga, saya ingat ataupun ramai peniaga ni, soal harga ni terpulang kepada peniaga itu sendiri. Ada peniaga yang meletakkan harga tinggi berdasarkan kepada servisnya. Ada peniaga yang meletakkan harga rendah juga berdasarkan pada servisnya. So bagi saya soal harga, ada masa kita bagi diskaun. Ada masa kita kena maintain seperti yang Cik Aslinda beritahu tadi, dia kena maintain harga tu. Lalu kita naikkan sangat pun orang tak akan datang. Kalau kita rendah sangat kan orang akan minta lagi diskaun pada masa akan datang. Saya sekali dulu pernah semasa dalam penerbangan daripada Sabah, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur. Saya berjumpa dengan seorang. Dia kata, berapa harga di Kundasang? Saya beritahu harga dalam satu rumah 3 bilik, lebih kurang RM600. Dia kata, too cheap. Di Bali, untuk semalam saja, di Bali untuk semalam saja mereka membayar sampai RM2,000 satu bilik. Tapi dia orang sanggup kadang-kadang. Sanggup kadang. Tapi bila pergi dalam negeri takut pula, tak mahu pula bayar lebih. Jadi apa yang kita mahu? Apa yang kita mahu sebab kita jual ini sebenarnya bukan dengan bilik dan sebagainya, tapi kita jual pemandangan, kita jual situasi kesejukan di Kundasang. Jadi sebenarnya soal harga ini terpulang kepada peniaga itu sendiri. Tapi bagi pandangan saya letakkan harga yang sesuai dengan dengan servis yang kita buat. Saya letakkan sesuai dengan kedudukan tempat yang kita jual, dan ini yang paling penting lah. Jadi pada masa ini saya ingat harga itu kita kena maintain lah. Kalau dulu saya jual RM600 untuk 3 bilik, sekarang mungkin kita boleh buat sedikit diskaun dengan kurangan RM50 atau RM100, tetapi masih lagi dalam keadaan sekarang ini saya ingat pelancong-pelancong pun faham. Seperti mana setahun lebih tak ada pendapatan. Sekarang ini saya ingat ini masanya untuk kita mendapatkan sedikit pendapatan, tetapi dengan harga yang berpatutan. Bukan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Yang penting kita boleh survive lagi. Cik Japiril, ini juga masa untuk kita reset, bukan saja di kalangan pengusaha pelancongan tetapi di kalangan pelancong sendiri untuk menghargai apa yang ada dalam negara. Kalau contohnya di Kundasang itu macam Cik Japiril kata, kita bukan sahaja menawarkan
tempat ataupun bilik untuk tidur, tetapi pemandangan yang maha agung kalau Gunung Kinabalu itu, dan juga kebudayaan. Cik Japira juga melihat kepada pelancongan dan juga kebudayaan di Kundasang. Nilai budaya setempat itu tidak ada di tempat-tempat lain. Bagaimana ini perlu diberikan satu enhancement ataupun satu kelebihan pada hari ini supaya masyarakat dan juga pelancong nampak kelebihan yang ada dan tidak berkira untuk membayar lebih. Bukan sekadar produk pelancong itu perlu diberikan nafas baru dengan gaya yang lebih segar di kalangan komuniti setempat. Saya sangat setuju. Sebab kita bukan saja menjual bilik, tetapi kita menjual dengan keadaan, dengan situasi, dengan pemandangan. Kita jual dengan kebudayaan. Dan sebagai satu contoh ya, saya ambil. Cik Zul tahu kan dengan satu buah tarap. Tarap ini hanya ada di Sabah. Tarap. Sebiji tarap dulu hanya kita boleh jual dengan harga RM2 satu biji. Sekarang ini bukan saja RM2, kita boleh jual RM15. Sebab sekarang semakin ramai yang suka makan tarap. Begitu dengan buah bambangan. Dia ini macam buah mangga. Dulu orang buang-buang, tak mau makan. Tapi sekarang ini orang mencari. Bukan senang nak dapatkan buah bambangan sekarang. Dan sebenarnya inilah benda-benda yang saya tengok pelancong-pelancong sudah mula appreciate dengan apa yang kita berikan. Jadi saya ingat inilah kita kena buat mindset kepada pelancong-pelancong bahawa sebenarnya banyak benda yang ada di Sabah ini ataupun di Bersing, di mana-mana tempat, khususnya di Kundasang, yang tidak ada tempat lain. Saya dulu pergi Korea, pernah pergi Korea dengan satu nasi bungkus. Saya beli lebih kurang RM30 harga Korea. Tetapi di Sabah kita jual dengan harga RM5 saja. So saya ingat ini masanya untuk kita kena appreciate lah dengan benda-benda yang ada, budaya, makanan dan sebagainya yang ada di tempat kita, khususnya di seluruh Malaysia. Ini yang pelancong-pelancong harus pikirkan. Bukan senang sebenarnya untuk menjadi seorang pengusaha pelancongan. Jadi kita bagi khidmat kita ini untuk memudahkan pelancong-pelancong datang ke tempat kita. Amar, bagaimana kita melihat bahawa perlu ada satu anjakan paradigma, cara berfikir yang lebih baharu. Realitinya, kita mungkin tak boleh bermegah-megah melancong di luar negara seperti dahulu. Tapi dahulu itu juga mungkin kerana Instagram ataupun untuk angka likes di Instagram, kita mungkin memilih untuk luar negara berbanding dengan tempat sendiri. Tapi inilah masanya untuk kita mengubah cara berfikir. Dan adakah trend itu antara trend yang bakal berlaku dalam era transisi ini pada pandangan Amar? Kerana seperti Amar katakan tadi, kalau dahulunya work from home tapi orang kata dah boleh work from Langkawi contohnya apabila travel bubble dibuka. Dan itu juga trend yang berlaku di Bali sebelum pandemik berlaku, di mana usahawan-usahawan nomad dan juga digital menjadikan pulau-pulau ini tempat bekerja mereka. Ini cara yang baru untuk kita memberikan definisi baru kepada pelancongan dalam negara, dan inilah perlu dijadikan fokus juga mengambil peluang di sebalik krisis yang berlaku. Sukar sebenarnya, terutama dalam keadaan setelah 12 bulan semua orang suram dan muram. Kalaulah industri ini satu manusia, saya boleh ibaratkan travel industry sebelum ni dia depression lah. Jadi untuk keluar daripada perkara tersebut sangat sukar dalam proses transisi. Jadi saya tak nampak perkara itu akan berlaku pada transisi. Apa yang kita boleh plant the seed untuk fasa transisi ini supaya lepas ni akan berlaku macam yang Encik Zul sebutkan tadi adalah, sebagai contoh kita ambil sebut tentang isu pricing tadi. Bagaimana kita perlu melihat ini? Ini classical question. Saya suka kalau soalan-soalan yang klasik ekonomi yang macam ni. Jadi bila demand banyak, kita lalang demand banyak, kita nak letak harga mahal ke ataupun kita letak harga murah sampai kita boleh attract? Okay, ini classical question. Kita ada buat survey. Arba Travel kita ada almost 100,000 of customers sebelum ni, dan kita always buat ongoing survey. There's one element yang kita sebut tentang psychographic data, iaitu bagaimana mereka buat keputusan. Jadi sebelum COVID, bagaimanakah para pelancong ini buat keputusan? Kita bagi tiga elemen paling besar. Harga kah, produk tu kah, ataupun servis tu? Yang mana yang paling menjadi reason untuk awak buat keputusan? Jadi 50% akan kata lebih kurang 50% akan kata harga yang akan menjadi sebab saya buat keputusan, 30% servis, 20% adalah produk itu sendiri. Tetapi menuju ke arah pasca COVID, kita perasan trend ini macam berubah. Price tidak menjadi keutamaan yang tidak 50%, tidak utama. Kenapa? Seperti yang saya cakap tadi, kita dah lama terpenjara di dalam rumah.
jadi dia mengubah kita punya prioriti hidup. Kita sanggup bayar lebih mahal asalkan kita dapat servis dan produk yang bagus. Betul. Jadi ini yang mungkin kita nak tengok main industri dekat lokal, mungkin nak tengok rather than compete price, menuju ke arah compete the best product and the best service. Bila ramai-ramai buat macam ni, maka nanti industri kita akan lebih bagus. Nanti kita akan perasan bahawa orang international turis tak sebut tentang Bali, tak sebut tentang Krabi, akan sebut tentang Kundasang. Dan juga Tanjung Buih dekat situ. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya wishlist pengusaha-pengusaha pelancongan, banyak yang diharapkan dan juga dikongsikan sebentar tadi. Tetapi kadang-kala mungkin senarai itu lebih panjang, senarai hajat itu. Puan Haslinda, contohnya apa yang kita boleh fahami dan juga yang dihajati oleh pengusaha pelancongan di Tanjung Buih, dan juga cabaran-cabaran terdekat yang perlu kita fahami juga. Kerana mungkin hari ini kita kata buka bisnes dalam masa kurang sebulan, nanti monsun dah berubah, cuaca ada cabaran-cabaran lain juga. Jadi apa senarai ataupun apa yang ingin disampaikan dalam tempoh ataupun dalam program hari ini? Okay, first and foremost, it's not Tanjung Buih, it's Teluk Buih. Sorry. Maaf ya. It's okay. Alright, wishlist daripada dulu sebenarnya wishlist bagi saya lah. Dan saya rasa bukan saya sahaja, I can speak for the industry itself. Sebenarnya government would be doing a very good favour kalau kita emphasize on a campaign that kita mengajar, especially during this pandemic kan, macam mana all of us sebenarnya perlu ada satu planning. And it's not just the pelancong yang planning, tapi employers, okay, management, employers, it should also come into it, yang kita plan. Maksudnya tak semestinya kita pergi bercuti pada hujung minggu. Why? Satu, kita nak elakkan crowded places, right? And this already help untuk social distancing ataupun SOPs untuk maximize it kan. So why not kita plan, and kat situ juga masuk pada budget, because kita selalunya bagi harga yang lebih rendah untuk weekdays berbanding dengan weekends. So dekat sini, kalau orang yang mungkin gaji yang lebih tinggi tu, okay, dia bolehlah ambil untuk cuti pada hari weekend. But for the staff yang earning lower, maybe weekdays could be a better deal for them. So kalau government pula, kerajaan negeri ke, boleh bantu in terms of really extensively push a campaign untuk percutian terancang. Dan benda ni dia tak boleh one off. It has to be like consistently, plant this into everybody's mind that this has to be done, so that kita pun dalam industri ni tak adalah mengharapkan cuti sekolah sahaja ke ataupun weekend sahaja ke, kita boleh survive. Sebab macam monsoon, okay, untuk Teluk Buih insya-Allah kita masih okay sebab kita di Teluk bukan Tanjung. So it's like kita punya environment tu, ambience tu macam dekat pulau still, sebab kita ada hills on both side, okay. Tapi bagi kebanyakan macam contoh resorts di Air Papan, they are open sea. So bila monsoon, you cannot go to the sea. Tak boleh. It's not advisable, right? And of course yang dekat islands lagilah affected, right? So you only have this certain number of months sahaja yang you boleh aktif. So you memang kena ada perancangan lah. And kalau government can extensively put into an action, campaign kan betul-betul on your weekdays kan, untuk companies to take part as well, supaya boleh schedulekan staff ni cuti on certain time. I think that should be the way. Dia sangat membantu bukan sahaja industri pelancongan, bukan sahaja operators, tetapi saya rasa overall. And dia akan effect, sebab apa? Dia akan effect macam kita ni semua mental stress ni semua kan. So you nak pergi bercuti tempat tu, you kata okay, semua dah okay, tapi alamak crowded, full house.
Dan macam kita pula, pantai kita is still open to the public, right? So sometimes kita dah full house kat situ, public pula weekends dengan ramainya dekat situ. How to control such crowd? It's not easy. So I rasa benda ni banyak lagi lah yang government has to play their role. Cik Japiril, maksudnya senarai hajat kita ini bukan saja mengambil kira mengenai duit dalam poket pengusaha pelancongan, tetapi mengenai protokol kesihatan juga. Jadi kalau daripada Kundasang, bagaimana untuk memastikan bahawa pelancongan itu selamat dan apa lagi yang diperlukan oleh pengusaha pelancongan supaya ekosistem dan suasana itu dapat dipastikan dan diyakini selamat oleh para pelancong nanti? Saya sangat setuju dengan pandangan Aslinda, terutama sekali tentang pelancongan midweek. Itu saya sangat setuju. Tapi untuk Kundasang, saya ingat ramai pengusaha pelancongan ini yang masih risau juga, terutama sekali tentang perkara-perkara yang melibatkan kesihatan. Tapi saya yakin bukan saja pengusaha, tetapi para tetamu dan pelancong yang datang pun mereka juga takut tentang kesihatan mereka. Tapi dalam masa yang sama, seperti yang Amal katakan tadi, kerana terpenjara di rumah, mereka sekarang ini sedang keluar ke tempat-tempat pelancongan. Tapi keutamaan kita di Kundasang, keutamaan saya terutama sekali dalam peluang bercakap dalam Asrawah ini. Di Kundasang, kalau kerajaan dapat memajukan Langkawi, memajukan Cameron Highland, kenapa tidak kerajaan ambil peluang untuk memajukan Kundasang dan kawasan di Ranau? Di Kundasang ini, saya ingat dia lebih cantik dengan Switzerland. Kalau kita pergi Switzerland, di Kundasang boleh dapat Switzerland. Kalau kita pergi ke tempat lain, di Sabah lagi banyak. Jadi kerajaan harus menggunakan peluang inilah. Kita minta kerajaan, tak kira kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, supaya menjadikan Kundasang sebagai satu tarikan, membelanjakan wang yang banyaklah untuk Kundasang. Terutama sekali yang saya sebutkan tadi tentang infrastruktur dan sebagainya, itu keperluannya. Jadi bukan saja di Kundasang lah yang harus dimajukan, tetapi di kawasan-kawasan tempat lain juga harus dimajukan. Kerana kalau dulu orang pergi ke Krabi, pergi ke Bali, saya ingat seperti yang Amar katakan tadi, saya ingat sekiranya infrastruktur pelancongan di Kundasang dan kawasan-kawasan lain di Malaysia, saya ingat lebih ramailah orang movement daripada pelancong-pelancong dalam negeri ke dalam negeri kita sendiri. Itu keutamaan wishlist yang saya mahu supaya semua tempat pelancongan dapat dimajukan sebaiknya. Amar, mungkin secara penutupnya dapat merungkaikan seluruhnya. Ini adalah masa, ya kita sebut tadi, era transisi. Peluang masih lagi banyak, tetapi kerajaan juga perlu serius dan juga memahami realiti-realiti yang dikongsikan oleh Cik Japiril, oleh Puan Aslinda dan ramai lagi pengusaha-pengusaha pelancongan di luar sana. Apa yang kita boleh lakukan daripada titik permulaan ini? Rentas negeri adalah satu sahaja permulaan, tapi banyak lagi perkara yang perlu dilakukan lagi. Wishlist saya kepada tiga pihak. Pertama kerajaan, kedua pemain industri, ketiga para pelancong itu sendiri. Kepada government, always kongsilah data kepada kami. Let me bring the innovation to you. We can credit you, no worries. Just bring the data, let us do the innovation. Dan anak tempatan bersedia sepenuhnya kan? Definitely. Okay, dan kepada pemain industri, kalau kita masih lagi belum berhenti ketika fasa COVID sejak tahun lepas, don't stop now. Kerana bagi saya ke hadapan will be the best era. It's so optimis ke hadapan. Ada fasa transisi yang tidak mudah, tapi selepas itu kita tinggal lagi nak kutip emas-emas yang wujud. Jangan berhenti, biar orang lain berhenti, kita jangan. Yang ketiga, kepada semua para pelancong, get vaccinated, pack your bag, go travel and live your life. Thank you. Saya rasa saya suka perbincangan pada hari ini. Bukan sahaja kita bercerita masalah, kita melontarkan pelbagai idea dan saya rasa saya cukup bertuah kerana bersama dengan tiga orang panel yang bukan sahaja memberikan input yang menarik tapi cukup berjiwa besar menghadapi pandemik ini dengan begitu sukar tetapi mampu juga mahu bangkit dan juga meneruskan iltizam mereka dalam sektor pelancongan. Tabik kepada anda semua untuk memastikan bahawa sektor pelancongan tempatan dapat bernafas dengan sebaiknya dan diharapkan banyak lagi kemudahan-kemudahan dapat disalurkan secara terus oleh kerajaan dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Terima kasih kepada anda yang menonton kami dalam Dialog 3 Penjuru pada hari ini.
kita bercerita mengenai cuti-cuti Malaysia, tetapi kita perlu tahu mereka perlukan juga talian hayat daripada kita orang ramai. Dapatkan vaksin anda secara penuh kalau yang tak dapat lagi, dan pastikan anda melancung juga dengan SOP dan juga protokol kesihatan yang baik kerana kita mahu tempoh ini lebih lama lagi dan tidak terhenti dengan sekatan-sekatan yang lain. Sekian saja Dialog 3 Penjuru. Ada pandangan, ada cadangan, ada pengalaman anda, kongsikan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.